Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya dalam channel YouTube Sodikin Sod, bersama dengan saya Nosodikin Ismail. Pada hari ini saya nak berkongsi mungkin di kesinambungan daripada saya punya video dalam YouTube yang bercerita tentang perlindungan arus. So saya nak tambah sikit lagi, mungkin nak kata ulasan ataupun lebih kurang macam tu. Berkaitan dengan barang yang tuan-tuan nampak pada sebelah saya ni. Ni nampak adanya apa? Kat sini kan. Ada main switch, ada RCCB, ada MCB. Saya nak cerita pada hari ini berkaitan dengan perlindungan arus. Okay, saya tengok macam mana dia orang selalu bincangkan contoh MCB dia kata mesti kena pakai saiz 6 ampere untuk litar lampu. MCB untuk soket mesti pakai 20 ataupun 32. MCB untuk apa lagi contohnya aircon mesti pakai 20 ataupun 32. Sebenarnya dia ada sedikit apa yang kita kata untuk pemahaman. Kalau kita faham kadaran setiap aksesori itu, kadaran perlindungan arus pada alat perlindungan ni, MCB, main switch, RCCB, kita akan lebih jelas apa barang yang kita nak sambungkan dengan aksesori perlindungan kita. Okey. So ada saya nak sentuh sikitlah berkaitan dengan perlindungan arus. Bila kita cerita pasal perlindungan arus ni, okey, ni yang dekat rumah kita lah. Dekat rumah kita, kita semua akan nampak ni semua ni. Adanya main switch, ada RCCB, ada MCB. Cuma kita nak tahu sekarang ni saiz MCB kita tu, saiz RCCB kita tu bersesuaian ataupun tidak. Sebab ada orang tanya, mesti ke MCB 6 ampere untuk litar lampu? Okey. So kalau kita tengok pada litar skematik yang garis panduan Suruhanjaya keluarkan, ni litar skematik yang contoh macam mana pendawaian rumah kita punya turutan kawalan. Turutan kawalan kat sini kalau disebut sebagai alat-alat perlindungan yang disusun daripada bekalan masuk sehinggalah nak sampai kepada kita punya litar kecil akhir kita. Okey. Turutan yang dibuat ni sebenarnya dia berdasarkan kepada Peraturan 18. Dalam Peraturan 18, Peraturan Elektrik 1994. Mungkin tak nampak sebab saya ada dekat situ lah. Saya cuba hilangkan diri saya sekejap. Okey, saya cuba hilangkan diri saya. Okey, untuk lebih nampak kat situ kan. Okey, dalam Peraturan 18, Peraturan Elektrik, dia menyatakan apa yang dinyatakan dekat situ? Dalam sistem elektrik, cara yang berkesan hendaklah disediakan. Cara yang berkesan hendaklah disediakan untuk dia nak mematikan sistem, melindungi setiap bahagian, mematikan setiap cabang sistem tanpa memberi gangguan kepada tempat lain. Okey, yang ni disebutkan sebagai discrimination ataupun pembeza layanan. Tuan-tuan boleh semak perkara ni dalam Peraturan Elektrik 1994 dalam Peraturan 18. Okey, garis panduan yang dikeluarkan oleh ST itu adalah berdasarkan juga kepada Akta Bekalan Elektrik dan juga Peraturan Elektrik. Okey, so garis panduan itu dah diringkaskan sikit. Okey, jadi dalam garis panduan tadi dia nyatakan kat sini ada gambar ni, tuan-tuan boleh nampak adanya daripada bekalan masuk sehinggalah kepada litar kecil akhir kita. Setiap saiz ni adalah berbeza. Contoh kat sini MCB 6 ampere, 20 ampere, MCB 16 ampere, 32 ampere. Yang sebelum padanya saiznya adalah, kalau ni disebut sebagai downstream. Yang sebelum padanya adalah downstream. Yang selepas pada ni adalah upstream. Dalam garis panduan ST dia menyatakan dekat situ, ni benda-benda ni pemutus litar yang kita pakai ni. Dalam garis panduan dia bagi tahu dekat situ kadar pemutus arus baki downstream mestilah sama atau lebih daripada kadar arus pemutus litar upstream terdekat. Maksudnya downstream yang di bawah saiznya lebih besar. Okey, atau dia boleh sama saiz. Yang di atas selepas padanya dia mesti lebih kecil ataupun dia boleh sama. Contohnya RCCB dengan MCB. MCB perlulah saiz lebih kecil daripada RCCB supaya perlindungan litar yang kita baca tadi, yang dalam Peraturan 18 tu, dia boleh mematikan sistem tanpa mengganggu sistem yang lain. Itu dalam Peraturan 18 tadi. Dalam Peraturan 18, mana tadi? Kat sini. Dia bagi tahu dalam Peraturan 18, dia kata sistem elektrik itu mesti ada cara yang berkesan untuk dia mematikan sebahagian ataupun mematikan bahagian sistem tu. Kemudian nak melindungi setiap bahagian. Ini perkara yang perlu dititik beratkan untuk menentukan saiz perlindungan terhadap arus kita.
iaitu adanya MCB, RCCB, main switch, cut out. Kalau sistem yang lebih besar, kita adanya MCCB, kita adanya air circuit breaker, kita ada VCB, GCB, semuanya merujuk kepada Peraturan 18 ni. Peraturan 18 dia kata mesti ada perlindungan ataupun sistem yang baik untuk memutuskan bahagian-bahagian yang berkaitan tu. Ataupun dalam istilah lain kita sebut sebagai pembeza layanan, discrimination. Okey? So, alat pemutus litar ni, dia perlindungan terhadap arus. Bila perlindungan terhadap arus, dia ada dua je. Perlindungan arus ni ada perlindungan arus lebih, perlindungan arus bocor ke bumi. Kalau kita cerita tentang arus lebih, dia cerita tentang beban lebih atau litar pintas. Tuan-tuan boleh tengok dalam saya punya video yang sebelum pada ni, ada topik perlindungan litar dalam YouTube. Ada, saya letakkan satu video perlindungan litar. Cuma saya nak ulas hari ni, macam mana kita nak menentukan saiz kita punya MCB, RCCB, MSW, berapa tahap kebolehupayaan dia menanggung beban ataupun dia nak menanggung load yang ada dalam litar dia. Okey? So kita nak tengok sikit macam mana dia nak menyusun supaya kita tahu apa saiz MCB kita, berapa pula banyak barang kita boleh pakai. Okey? Saya suka nak bawa kepada tuan-tuan untuk kira-kira. Okey, kira-kira. Macam mana kita nak buat kira-kira? Okay, kita nak buat kira-kira. Kita nak kira saiz dia. Okey, kalau kita tengok dekat sini, formula dia simple je. Formula dia adalah P sama dengan IV. P ni apa? P adalah power. Okey, power. I adalah intensity, yang mana dia adalah unit. Kalau power unitnya watt, kalau I ni intensity, okay, unitnya dalam current lah, current ampere, dia adalah intensity. Lepas tu V adalah voltage, okay, voltan lah, volt, unitnya volt. Okay, bila kita tentang formula ni, macam mana kita nak buat kira-kira? Contoh, saya ambil contoh lah. Saiz MCB yang kita nak pakai, saiz 20 ampere. Ataupun saya ambil yang kecil dulu, 6 ampere. Saiz MCB 6 ampere. Kita nak tahu berapa load yang dia boleh tanggung. Berapa load yang dia boleh tanggung. Okay, berapa beban dia boleh tanggung. Ambil formula tadi, P sama dengan IV. Masukkan nilai I ni. I adalah I ni current ni kan, I nilainya ambil 6. Darab voltage standard kita rumah single phase 230. So dekat sini dia boleh masuk sebanyak 1380. Kalau saya salah kira, tolong betulkan. Tapi saya rasa betul dah ni. 0, 6, 3, 18, 12, 1380. 1380 ni adalah 13,380 watt. Maksudnya kalau lampu tuan-tuan, saya ambil contoh lampu lah sekarang. Kalau lampu tuan-tuan, saya ambil lah lampu tu powernya adalah, saya ambil nilai yang mudah nak kira lah, 100 watt. Kalau lampu 100 watt, maksud dia tuan-tuan boleh pasang sehingga 13 unit lampu. Kalau 13 unit lampu, maksudnya 1,300 watt. Ini yang kita perlu faham. Nilai MCB kita boleh menanggung beban sebanyak mana. Itu yang kita perlu faham. Jangan kita berkelahi, MCB saiz 10 lah, MCB saiz 20 tak boleh pakai untuk lampu. Bukan. MCB itu sebenarnya dia adalah sebagai satu alat penghad arus. Dia hanya current limiter. Macam mana yang dikatakan current limiter? Dia boleh tanggung, kalau MCB ni tadi, ni MCB kan? Kalau MCB ni 6 ampere, maksud dia maksimum current yang dia boleh masuk 6 ampere. Secara teori menyatakan currentnya adalah 6 ampere. Okay, current MCB tu 6 ampere. Kalau MCB tuan-tuan saiz 20, saya ambil contoh saiz 20. 20 ampere, kita ambil formula ni balik semula. P sama dengan IV. Okay, P sama dengan IV. Jadi kalau 20, masuk balik sini. 20. 20, maksudnya 20 darab 230. So, kita akan dapat 4,600. 4,600 watt. 4,600 watt ni, kalau tuan-tuan pakai lampu yang tadi, lampu 100 watt, maksudnya tuan-tuan boleh masuk sehingga 46 biji lampu.
Dia bukan kata MCB tu tak boleh pakai untuk lampu, bukan. Okay. So MCB ni dia adalah current limiter, penghad arus. Dia nak limit kan current yang boleh lalu sampai 6 ampere sahaja. Kalau MCB 20, maksudnya current kat dia 20 ampere. Walau bagaimanapun jangan anggap dia 20 ampere terus trip, bukan. Dia ada juga delay time dia. Dia ada calculation dia lah. Dia ada kelengahan untuk dia trip, bukan dia instantaneous. Dia bukan berlaku serta-merta. Dia ada sedikit kelengahan. Dia ada faktor pendarab dia. Jadi kita kena faham dekat sini. Jangan lepas ni bila kita kata oh dia salah lah buat wiring lita lampu pakai MCB saiz 20. Bukan. Cumanya kalau dia pakai saiz 20 tapi pada lampu yang sekadar 10 biji, tiba-tibalah berlakulah beban lebih ataupun arus lebih. Kalau berlaku arus lebih, kalau dia pakai MCB 6 ampere, saya ambil contoh MCB 6 ampere. Okay, MCB kat sini MCB 6 ampere. Okay, berbanding dengan 20 ampere, contoh kalau saya pakai 6 ampere, tiba-tiba current dalam circuit tu, dalam lita lampu tadi tu, katalah berlaku lebihan. Dia masuk sehingga 10 ampere. Maka MCB ni akan terpelantiklah trip. Okay, kalau dia ada 10 am dalam lita tu tiba-tiba mungkin kenaikan arus dia mendadak, ada secara tiba-tiba kan, ataupun short circuit. Kalau berlaku naik current 10 am, MCB tu akan trip. Tapi bagi MCB kat sini, kalau tuan-tuan pakai 10 lampu ni tadi ataupun 13 lampu, tiba-tibalah ada trip, tiba-tibalah ada current high am, naiklah current. Standard dia mungkin 6 ampere, tiba-tiba dia jadi 12 ampere. Ini pada kadar 12 ampere ni, MCB ni takkan trip sebab dia mampu tanggung sehingga 20 ampere. Dia kemampuan dia sehingga 20 ampere. Jadi kalau 12 ampere yang lalu, dia belum trip lah. Jadi itulah perbezaan dia. Kalau kita pakai saiz MCB kecil ke besar ke, kita kena tahu jumlah load yang kita nak masuk ni. Jumlah load ni. Bila kita tahu jumlah load yang kita nak masuk, maka kita tahulah kita punya kesesuaian MCB. Okay, saya ambil contoh aircon lah. Aircon kita, okay, saya ambil contoh aircon. Kalau aircon tuan-tuan, katalah aircon berapa horsepower? 1 horsepower. Saya ambil lah aircon besar sikit lah. Saya ambil 2 horsepower. 2 HP bersama dengan 746 kali 2. Ni adalah 1 horsepower. 746 ni adalah 1 horsepower. So, kalau 2 horsepower, 746 kali 2 lah. Dia akan jadi 1592. Betul tak? Saya kira 1592. 1592 watt. Nak tahu MCB mana yang sesuai? Kalau saya pakai MCB 6 ampere, boleh ke tak? 6 ampere. So, saya ambil formula tadi. PIV. So, saya ambil saya punya MCB 6 ampere. Saya 6 darab 230. So, dia akan dapat 1380 watt. Kat sini 1592. Maksudnya, aircon saya 1592, boleh saya pakailah MCB 6 ampere. Kan sebab, tak boleh pakailah MCB 6 ampere sebab power dia adalah 1582. Kalau MCB 6 ampere, dia boleh tanggung sehingga 1380 watt sahaja. Okay, yang sini 1592 watt. Ni power dia. Minta maaf kalau saya tersasul sebut M watt kan. Tapi tuan-tuan nampak sini kan. 1582 watt. Ini power untuk aircon. MCB 6 ampere boleh tanggung sehingga 1380. Maka tak sesuai lah MCB 6 ampere. Kena pakai MCB 20. Kalau MCB 20, saya darab dengan 230, maksudnya dia boleh tanggung dekat sini 4600 watt. Jadi, sebab itulah kebanyakan orang dia pakai aircon 20 ampere punya MCB sebab kemampuan 20 ampere MCB itu adalah 4600 watt. Oh, saya nak pakai MCB 32 boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kiralah kalau 32 darab 230, berapa nilai yang tuan-tuan dapat, itu adalah kemampuan dia menanggung beban tu. Okay. Tapi saya tidak kata benda ni 100% betul. Tuan-tuan boleh pakai MCB 20 ampere. Dia bergantung kepada aircon tuan-tuan juga. Sebab kadang-kadang dia ada inrush current. Sebab aircon kita waktu starting, dia currentnya naik mendadak. Okay, tu kita kena ambil kira jugalah faktor-faktor yang lain. Tapi saya tak nak hurai pada hari ni. Sedikit sebanyak saya nak beritahu saiz MCB kita macam mana kita nak tentukan. Sebab ada orang dia berpegang lita lampu mesti MCB 6 ampere. Sebenarnya bukan. Okay, mengikut teori
Dia macam ni. Okay, tidak semestinya MCB 6 ampere tu hanya untuk lampu, 20 ampere hanya untuk soket ataupun aircon, bukan. Okay, so tengok apa barang yang kita nak masukkan, so kita akan tahu kesesuaian MCB tu untuk dia menanggung beban kita. Saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Untuk perkongsian pada kali ini, saya harap memberi manfaat. Okay, kita tengok balik yang ni, nak menentukan saiz upstream, downstream, main switch, ni semua downstream lah. So nak menentukan saiz dia, kita kena tahu apa load yang nak dimasukkan, apa barang yang nak dimasukkan, so kita boleh tentukan saiz alat perlindungan kita. InsyaAllah, moga-moga apa yang dikongsikan memberi manfaat kepada semua. Tolong saya untuk share video ni untuk memberi pemahaman kepada ramai orang lagi. Boleh like video-video saya, bagi komen untuk memberi saya semangat. Jika ada kesilapan saya, tolong perbetulkan atau tolong maklumkan untuk saya buat penambahbaikan pada sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih atas ruangan masa yang tuan-tuan bagi pada saya. Moga memberi manfaat, moga kita sama-sama mendapat pahala ganjaran daripada apa yang kita usahakan bersama, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.